Alamak. Ya Allah.
Puan, Ya, ada orang yang nak masuk. kalau nak masuk, saya punya ni auto. Tak ada pun. Okay, 10 lagi. Tak ada ke? 47. 52. Tak apalah, nanti ada yang tak boleh nak scan ke? Tak ada. Saya, Madam. Siapa tu? Siapa tu? Rivashin. Saya pun. Kejap seorang-seorang. Lagi? Seorang lagi siapa tadi? Muhammad Ilman Hafiz. Ilman lagi, Ilman. Orang lain? Alamak, ni kenapa guna handphone sama Justin, Fadli dengan Chan. Tak ada lah. Kenapa ada detect macam ni? Tak tahulah, sistem. Okay, tak apa, yang lain tu kemudian lah. Okay. Untuk, okay, Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari tu saya dah bagi video untuk terabas tapi pengenalan kepada alat sahaja. So, untuk teori semua, saya akan bagi video. So, untuk kelas, saya buat pengiraan. Okay, so sebab next week kita nak buat ukur terabas. Jadi, kita akan belajar macam mana pembukuan terabas. So, macam mana nak kita nak key in data, macam mana kita nak kira. Sebab untuk data ni, okay, sebab untuk data yang dalam pembukuan untuk ukur terabas, dia mestilah kita kira terus. Okay, so kalau tengok sini, okay, so sebenarnya kita hanya dapat tabel yang kosong saja. Nampak Kalau tak nampak beritahu. Okay, so daripada sini kita yang tulis semua. Atas ni adalah station. Station ni maknanya kedudukan station. Kita ada 1, 2, 3, 4. Macam masih lagi relate dengan yang kita buat last week baru hari Ahad dan Isnin hari tu. So kita ada 4 station. 4 station ni kalau kita tengok kolom yang pertama, semua kena fokus sikit sebab nanti tak erti nak isi. Okay, station ni cara baca dia adalah yang duduk tepi ni, ini adalah kedudukan total station. So kedudukan total station pandang ataupun shoot ke station yang pertama. Yang ni total station shoot ke station yang ketiga. So andai kata dia ni macam ni bentuk dia. 1, 2, 3 dan 4. So macam mana nak baca ni? Pada station, bahagian kolom station dulu, kita pergi satu-satu. Dekat station ni, lokasi total station berada pada poin kedua. So total station duduk sini. Sini total station kita. So total station shoot kepada 1. Okay, dapat dia punya bearing. Total station shoot kepada prisma dekat poin ketiga ni. So dapat dia punya bearing. Okay, so
Maknanya ini adalah kedudukan. Kedudukan pada stesen kedua, tembak belakang. Tembak belakang maknanya 2-1. So, tembak depan 2-3. So, itu kedudukan dia. Sama juga yang ni. Yang ni, kedudukan total station adalah tadi stesen 2, so sekarang dia pindah ke stesen 3. Sekarang duduk stesen 3 sini. So, dia tembak ke stesen 2 and then dia tembak ke stesen 4. Boleh faham? Okay, itu stesen. So, kita punya kerja akan settle apabila kita duduk pada semua stesen. Dia tak semestinya bermula pada stesen nombor 1. So, kalau nak start 4 pun tak ada hal. 4, 1, 2, 3. So, nombor kat tepi ni adalah kedudukan total stesen. Nombor yang dekat kanan ni adalah kita punya prisma lah. Sama ada prisma tu kalau macam yang contoh 1 ni. Okay, total station berada di stesen yang pertama. Prisma berada di stesen yang keempat. Prisma satu lagi berada di stesen yang kedua. So, pandang kanan, pandang kiri. Okay, itu untuk stesen. Okay, penyilang kiri dengan penyilang kanan. Okay, penyilang kiri adalah bacaan yang mula-mula sekali kita buat. So, kita gunakan penyilang kiri, tengok dia punya kedudukan bateri. So, 2-1. Pada kedudukan poin kedua ni, dia akan pandang ke 1 and then dia ambil bacaan. Ini bacaan yang kita dapat. Kita catat kat sini. Yang HA-R tu. Okay, daripada sini. So, kita tulis 16430. Okay. So, 16430 ni daripada mana? Bermula daripada, yang ni kena tulis datum dari PC. Lupa pula, saya pergi lompat kat sini. Okay. Datum dari PC. PC adalah prismatic compass. So, kita ambil data tu daripada prisma. So, yang awak buat mula-mula tu, katakan yang saya bagi contoh 100, 10, 10. Okay, itu adalah bearing yang kita dapat. So, tulis je kat sini. So, dia dapat ni 1643000. Masa awak buat untuk dapatkan bearing, untuk dapatkan bearing rujukan, ini adalah bearing rujukan ni, 16430 ni. Awak letak atas lokasi mana? So, contoh dia ni, dia letak pada stesen, dia kata stesen 2-1. Maknanya, dia letak dekat stesen 2 ni, dia punya kompas and then dia tembak ke 1. So, dia dapat bearing rujukan adalah 1643000. So, yang ni tulis je, lokasi kat mana? 2-1. Bearing muktamad ni adalah bearing selepas kita buat pembetulan. Tapi untuk bearing rujukan, dia tak ada bearing pembetulan. So, tak ada pembetulan jadi awak terus tulis. Salin lah sini. Okay, sini salin. Okay. So, jarak ni daripada mana? Okay, jarak ni takkan boleh dapat melalui kompas. So, jarak kita kira ni masa kita shoot. Okay, bila kita berada di kedudukan kedua, kita tembak kepada 1. Dalam masa yang sama, kita akan ambil jarak. So, sini 2-1, dapatkan dia punya HA-R dan tekan SHV, ambil jarak horizontal, tulis kat tepi ni. Ni, tulis yang first ni, 2-1. 37.527. Okay, itu yang pertama. And then, kita dah tembak 2, tembak ke 1. Okay, so sekarang, lokasi yang sama 2, sama juga kita akan tembak ke 3. Guna penyilang kiri lagi lah. So, bila tembak ke 3, ini adalah data yang kita dapat. 671230. Okay. So, sekarang tukar penyilang. Bila kita tukar penyilang, maknanya bateri tadi duduk sebelah kiri, sekarang bateri berada di sebelah kanan. So, bila bateri berada di sebelah kanan, sebab dia pusing macam tu kan. So, bila dia pusing tu, pusing adalah 180. So, sini ke sini, kena tambah 180 darjah. Okay. So, 1643000 tambah 180 darjah, dapatlah 34300. Okay. Pada kedudukan yang sama lagi, sebab dia masih lagi berada dekat stesen 2. Okay, sekarang kita tukar penyilang, maknanya kita tambah 180. So, sekarang kita akan set. Sebab saya cakap set, baca, tukar penyilang, and then set, and then baca. Okay, untuk set yang kedua, beza dia mestilah 180 darjah. Okay, so sekarang dengan menggunakan penyilang kanan, pandangkan dia ke belakang, ke stesen 1, key in nilai yang terbaru ni, 343000. Okay, dah key in sini, patah balik ke stesen 3, 2 ke 3, tekan measure, awak akan dapat nilai ni, 2471210. Boleh? Tak apa, nanti kita ulang lagi sekali. Okay, so sekarang, settle yang ni, awak dah dapat 4 bacaan. Dia kena pergi ke purata.
naik ke purata dulu. Yang C1 ni abaikan, C2 abaikan, ni pembetulan. Okey, dah settle sini. Ni 67 12 20 ni macam mana nak cari? Okey. Ini guna formula ni, purata ni. Okey, jika penyilang kiri kecil daripada penyilang kanan, okey ni tengok 67 kecil daripada 247. Nilai 67 ni kena tolak dulu dengan 180. Formula dia kata penyilang kiri, nilai penyilang kiri tadi yang kat tepi ujung sekali kotak ni, tambah atau tolak dengan 180, tambah dengan penyilang kanan bahagi 2 sebab dia purata. Kalau secara logiknya purata penyilang kiri dengan penyilang kanan tambah bagi 2, itu yang logik. Tapi disebabkan dia melibatkan pusing-pusing tadi, so senang nak ingat, awak kena ingat tambah atau tolak. Penyilang kiri ni kena tambah atau tolak dengan 180. Macam mana nak tambah? Tengok nilai dia. Alamak. Ada tak boleh masuk lagi ke? Okey, so tengok dia punya nilai. Kalau 67 ni 67 adalah kecil daripada 247. Penyilang kiri lebih kecil daripada penyilang kanan. So kena tolak 180. So kita kena buat 67. Kalau dekat kalkulator tu tekan 67 darjah. Yang bulat-bulat tu 12, lepas tu bulat-bulat tu. Lepas tu 30 bulat-bulat tu. Okey, maknanya 67 darjah, 12 minit, 30 saat. Tolak dengan 180 darjah. Okey, sama dengan tambah dengan 247, 12, 10 bahagi 2. So awak akan dapat nilai 67, 12, 20. So boleh try Okay. Yang ni memang tak ada latihan. Yang ni dekat lab. So tak ada latihan nak bagi. So awak kena faham macam ni lah. Okay. Lepas tu dah dapat nilai macam ni 67, 12, 20. Okay. Kita settle lah. Okay. Jangan terlupa setiap bearing mesti bersama-sama dengan jarak. Tak kisah ada 1 ke 2 ke 3 ke 2 ke. Okay. So sekarang sambil kita dapatkan bearing penyilang kiri tadi, kita dapat pandang ke, kita session 2, pandang ke 1, kita akan ambil bearing. Dalam masa yang sama kita ambil juga jarak. So jarak itu adalah 2 ke 1. Tulis kat atas ni. Okay. So sekarang guna penyilang kiri juga. Daripada pandang sini, pandang ke sini. 2 ke 3. So 2 ke 3 ni tekan dia punya bearing dan measure bearing dan juga jarak. So jarak 2 ke 3 ni tulis sini. Ini jarak kedua ke 3. Okay. So tukar penyilang kanan. Sama juga. Awak boleh ambil juga dia punya jarak ni. Sebab setiap bearing akan ada jarak. Okay. So letak kat mana? Letaklah kat bawah ni. Untuk penyilang kanan. Ni pun letak kat bawah ni. Penyilang kanan. So biasanya dia tak jauh beza. Sekejap, betul ke? 2, 1. 1, 2. Penyilang kiri. Penyilang kiri. Penyilang kanan. 2 ke 1. 1 ke 2. 3 ke 4. 4 ke 3. Sekejap. 3 ke 4. Jika berada session 3 ke 4. Bila ada session 4, kita tembak 3. 4 ke 3. Oh bukan. Untuk ni. Pointer. Okay, untuk pen pula dah. Untuk jarak 2 ke 1 letak sini. 2 ke 3 letak sini. Okay, yang bawah ni bukan penyilang. Yang ni kalau kita nak check, kita boleh double check sebab kita tak bergerak. Bila kita tukar penyilang, kita tak bergerak. So tak yakin inlah data sebab jarak memang sama. Okay, hanya tukar penyilang. So yang bawah ni adalah bila kita tukar. Maknanya masa kita buat kerja 1 ke 2, so kita boleh tulis kat bawah ni. So kalau ni 2 ke 1, bawah ni adalah 1 ke 2.
Betul lah. 2 ke 1, 1 ke 2. 2 ke 3, 3 ke 2. Okay. Okay. So sekarang jarak setiap penyilang kiri tu ambil jarak. Penyilang kanan nak ambil pun tak apa, tak nak ambil pun tak apa sebab kita tak bergerak. So nilai masih lagi sama. Okay. So buat yang atas dulu, abaikan yang bawah ni. Okay. Okay. So lepas tu, sini settle. Bearing jarak. Okay. Lepas tu, macam mana kita nak pergi ke stesen seterusnya? So sekarang kita dah berada stesen 2. Kita nak pindah ke stesen yang ketiga. Kita nak duduk sini pula. Okay. Bila kita pindah ke stesen 3, kita kena bawa data macam ni. 247 ni bawa ke depan. 67 ni bawa ke depan. Ekor dia awak ambil ekor purata. So senang faham. Okay. Lama. Satu benda. Okay. Okay, untuk silang, sebab saya kata silang kan, bila kita nak pergi kepada next station, kita akan silang. So silang yang pertama adalah bawa kepala dia, 67, tulis 67. Yang kedua, 247, tulis 247, bawa kepala saja. Badan dia tu, minit dengan saat tu ambil dekat purata, salin balik. So itu cara kita nak silang. Jadi bila kita tukar kepada station 3, kita key in nilai yang baru adalah, kita tak ambil dah bearing rujukan tu, kita dah bawa bearing dia. Bearing sekarang adalah 247, 12, 20. Okay. So, kita set nilai ni. Kita duduk di session 3. Tembak 2. Set nilai 247, 12, 20. Lepas tu, pergi measure. So, dapat bearing dengan jarak. And then, tukar penyilang. Bila tukar penyilang, kita tembak lagi sekali. So, disebabkan 247 ni 180, dia lebih 360. Jadi, kat sini kena tolak 180. Terus logik lah mana ada sudut lebih daripada bearing apa, sudut lebih daripada 360. So kalau 247 tambah 180 dah jadi lebih kan? Apa aku cakap ni? Bukan. Yang ni sebab kita silang. Sekejap lagi saya kena ulang balik ni. Okay. Yang ni kita silang. So direct ambil 247, 12, 20 duduk daripada stesen ketiga, tembak ke stesen kedua, terus tembak 2 ke 3, key in 247, 12, 20. And then pusing ke 3 ke 4 dan measure, dapatkan bearing dengan jarak. Okay, tukar penyilang. Tadi dah ada nilai. So direct isi je. So pusing sini and then key in je 67, 12, 20 and then patah balik ke kiri and then tekan measure. So awak akan dapat data yang bawah ni. Okay, syarat yang pertama untuk kita buat pengiraan, syarat yang pertama adalah penyilang kiri dengan penyilang kanan tak boleh lebih daripada 30 saat. Okay, kita set atas ni 16430, 000, 344, 30, 00. Beza di antara dua tu mestilah 180 sebab dia penyilang kiri, penyilang kanan. Awak pusing tu 180. Okay, beza di antara jawapan yang awak dapat, ni nilai yang awak dapat. Bahagian atas ni hanya untuk setting je. Setting, ini adalah data yang awak dapat. Atas ni setting, ini adalah data awak dapat. Okay, atas ni mesti beza 180. Yang itu memang kita yang control. Tapi untuk yang kita dapat daripada measurement tu, di antara nilai ni macam contoh yang dalam ni 67, 12, 20 tu. Okay. Mana pemadam? Okay. Di antara nilai dua ni tak boleh lebih daripada 30 saat. Maksud 30 saat tu maksudnya dia bagi 180 je kan? 180 darjah sahaja. Okay. So dia mestilah nilai dia, kalau awak tolak sekarang, ni dua nilai ni jangan lebih daripada 30 saat. Maknanya, cuba tolak anda buat apa ni? 67, 12, 30. Mana kalkulator? 247, 12, 12, 10. Tolak 67 darjah 12, 30. Okay, so awak dapat 179, negatif, posisi negatif lah, 179, 59, 40. Okay, so beza dengan 180 ni adalah 40, 50, 20. So 20 saat saja beza dia. So
Diterima lah ni. Itu maksud dia kurang daripada 30 saat. Kalau dia terlebih, dia akan jadi 180, 30 saat saja maksimum dia. Bila awak kira, awak kena dapat jangan lebih daripada 1800030 dengan 1795930. Itu nilai maksimum yang kita benarkan. Jadi bila awak berjaya semak di antara setiap stesen, total ni nanti mana di antara 1, 2, 3, 4 mestilah kurang daripada 2 minit 30 saat. Okey ni, pikaian bearing untuk keseluruhan. Kalau dekat ukur aras awak ada had kan, kira had. So yang ni keseluruhan beza dia last kali ni yang dia kira 20 saat ni tak boleh lebih daripada 2 minit 30 saat. Itu cara kita kontrol dia. Kalau katakan bila awak dapat bacaan garisan yang sepatutnya dibaca dengan garisan yang awak baca tu, beza dia lebih daripada 2 minit 30 saat, so awak kena repeat baliklah test. Okay, kalau yang macam ni, macam ni. Okay, kalau yang macam ni, kita akan tengok macam ni. Mana pembacaan terakhir? Ini adalah bacaan terakhir, 3443020. So awak akan bandingkan dengan bacaan first kali. So ikut penyilang yang kanan lah. Okay, so sekarang kita tolak 3443020 dengan 3443000. Kita dapat 20 saat beza dia. Ini cara nak cari pembetulan, nak buat pembetulan. Okay, ni selisih dia adalah 20 saat. Nilai ni tak boleh lebih daripada 2 minit 30 saat. Ni maksimum dia. Kalau katakan dapat lebih daripada nilai ni, repeat balik lah. Okay, so sekarang beza 20 saat ni ada berapa stesen? 1, 2, 3, 4. So 20 bagi 4 dapat 5. So nak tahu tambah atau tolak, kita dapat ni 20 besar daripada nilai asal. So kena tolak, tolak, tolak. So tolak dalam bentuk kumulatif juga, 5, 10, 15, 20. Supaya last sekali bila kita tolak, kita dapat bearing mutakmat mestilah sama dengan bearing yang asal yang diberi. So yang ni pun sama, tolakan nilai dia 67, 12, 20, tolak 5 saat. So dapat sini, dapat sini, dapat sini. Okay, setiap yang ni memang kena tulis balik, kena tulis betul-betul. Yang ni dari ni penting sebab kita nak tahu bearing muktamad tu daripada mana ke mana. Sebab daripada sini kita akan buat lagi sekali pengiraan. Ada 3 ke 4 lagi pengiraan table dia. So table dia panjang sikit. Sampai awak dapat koordinat, sampai awak dapat dia punya luas. Okay. Saya rasa macam tak faham kot semua. Check. Okay, so saya ulang lagi sekali. First, kena tulis datum dari mana. First adalah bearing rujukan. So bearing rujukan berasal daripada prismatik kompas. So terus tulis 1643000 kat sini. Okay, kalau kata awak punya ni stesen berada di stesen ketiga, awak letak awak punya prismatik kompas tu dekat stesen ketiga, tepi ni akan jadi 3. 3 dia tembak mana? 3 tembak 2. So akan jadi daripada 3 ke 2. So sini akan jadi 3, sini akan jadi 2. Depends kepada lokasi awak punya kompas. Okay, so dapat situ. Okay, so ini adalah prismatik kompas. Okay, and then 1643000 ni, bearing rujukan ni terus tulis dekat penyilang kiri sebab kita masih lagi berada di stesen kedua. Okay, so ini stesen kedua, ni stesen 1, 2, 3, 4. Okay, so sekarang lokasi 2 ke 1, 2 tembak 1, awak key in data 1643000. Ini adalah untuk setting, set data 1643000 and then pandang ke stesen 3, 2 ke 3 dan tekan measure. Dekat measure tu akan keluar bearing dengan jarak. Okay, sama juga 2 ke 1 tadi akan keluar, akan kita set bearing, tekan measure untuk dapatkan jarak. So jarak 2 ke 1 tulis sini.
Jarak 2 ke 3 tulis kat sini. Tengok kat tepi dia ni. 2 ke 3. So yang first kali 2 ke 1 dekat atas ni. Sebab 2 ke 1 bearing daripada kompas. Okay. So kita tahu samalah 2 ke 1, 1 ke 2 ni. So 2 ke 1, 1 nampak 3 kosong. Okay. And then bila 2 ke 3, bearing ni yang kita nak tahu. Bearing ni yang kita kira. So based on pengiraan yang kat bawah ni lah. Okay. So 2 ke 1 untuk set, pandang ke 3 itu adalah measure dan dapatkan dia punya bearing dan juga jarak. So 2 ke 3, bearing dia adalah 2 ke 3 kat sini. Okay, setelahnya ni. And then tukar penyilang kanan. Beza dua ni mestilah 180. Okay. So tambah 180 and then dapat 344, 3000. Okay, ini adalah nilai set yang baru menggunakan penyilang kanan. So kita set 344, 3000. Masa kita pandang ke 1, kita set balik and then kita pandang balik ke 3, kita tekan measure. So kita dapat 247, 12, 10. So beza di antara jawapan penyilang kiri dengan penyilang kanan sebab yang atas ni cakap untuk set. Ni garisan yang ni untuk set. Garisan bawah ni adalah untuk baca. So sekarang beza di antara 67, 12, 30 dengan 247, 12, 10 ni tak boleh lebih daripada 30 saat. Had dia adalah kiri ke kanan bila pusing 180. Maknanya lebih daripada optimum dia 180, 00, 30. Minimum dia adalah 179, 59, 30. Okay, so based on awak punya pengiraan lah. Okay, so sekarang dapat sini kita kena cari dia punya nilai purata. Nak cari nilai purata, tengok siapa kecil, siapa besar. Kalau yang ni kecil, kena tolak. 67, 12, 30, tolak 180, tambah penyilang kanan, bahagi 2. So akan dapat 67, 12, 20. Okay, so sekarang silang 247, silang kepala saja. Badan dia ambil dekat purata. 12, 20 ni saling balik kat sini. Okay, so sekarang peralatan kita dah boleh pindah daripada stesen 3 daripada stesen 2 ke stesen 3. So once dah pindah sini, kita punya alat total station, Prisma akan pindah sini. Prisma satu lagi akan ganti tempat total station tadi. Okay, so sekarang berada di lokasi stesen 3, tembak kedua, masukkan nilai ni balik yang diberi ni. Okay, 247, 12, 20 ni. So masukkan and then kita pandang ke stesen tadi pandang ke stesen 2, kita key in 247, 12, 20, kita tekan measure, kita akan dapat jarak 3 ke 2. So tadi jarak 2 ke 3, 3 ke 2 tulis sini. Okay, so sekarang 3 ke 2, pandang ke sini. Ya. Nak tanya, macam mana nak tekan kalkulator untuk kira dia punya purata tu? Tekan kalkulator. Kalkulator, okay. Nak kira purata. 67 tekan bulat-bulat tu. Darjah tahu? Dia dapat syntax error. Okay, awak macam ni. 67 tekan bulat, 12 tekan bulat yang untuk darjah tu. Tahu kan? Alah, saya tak buat kalkulator. Ni yang bulat-bulat ni. Yang tepi, alah, handphone saya macam ni. Ni yang bulat, tanda apostrofi 1, apostrofi 2 tu. Yang tu memang untuk sudut punya. So kalau nak guna kalkulator, 67 tekan dia, 12 tekan dia lagi, 30 tekan dia lagi. So akan jadi darjah minit dengan saat. Ataupun tunjuk Dah try lah. Betul, okey. Dah try tapi jadi syntax error. Syntax error, saya buat okey je. Okey. Macam ni awak tekan 67 darjah, 12 tekan darjah juga, 30 tekan darjah juga. Tolak darjah. Jangan lupa darjah tu. 67 12 darjah 60 darjah 67 darjah 12 minit 30 saat tolak 180 darjah sama dengan tambah dengan nilai 247 darjah 12 minit 10 saat bahagi dengan 2. Sekejap. Kan tambah 67 tolak betul lah, kiri tolak 67 darjah 12 30 tadi dia okey. Tolak 180
Tolak 180. Tambah. Dapat 67 darjah, 12 darjah, 30 darjah. Maknanya bukan darjah, dia minit saat, tapi tekan yang bulat tu juga. Tolak 180, jangan tinggalkan dia punya darjah tu. Tekan sama dengan dulu. Lepas tu tambah 247 darjah, 12 minit, 10 saat. Lepas tu sama dengan bahagi dengan 2. Dapat ke tidak? Saya still dapat sentik error. Macam mana ni? 12 10. Dapat. 67 30 tolak 27 12 10. Dapat dah. Tolong siapa-siapa kawan yang berdekatan tolong. Okey, cuba fahamkan maksud kurang daripada 30 saat tu. 67 kena tolak. Bezakan dia. Tak 180. 67 12 30 tolak 247 12 10. So kita dapat 1795940. So dia mestilah tambah tolak 30 darjah. 30 darjah, 30 saat. Jadi kita optimum kita 180 kiri kanan kan, bila pusing 180. Jadi tak boleh maknanya beza dia yang dia bagi kelonggaran tambah tolak 30 tu maknanya 30 ke atas, 30 ke bawah daripada 180 tu. So kalau kira direct akan dapat 1795930 lah dia punya maksimum. Okay, and then silang. Lepas silang kepala, salin badan, lepas tu tukar lokasi, session 3 and then buat keadaan yang sama juga. Dah dapat semua. Last kali tengok dia punya bacaan terakhir yang awak dapat. So dekat purata ni lah. So 34, 30, 20. Sepatutnya banding dengan ni tapi sebab dia dah pusing kiri kanan, so awak tengok yang tepi ni. 34, 30. Nak senang tengok sama-sama nilai dia lah. Okay, so dapat beza dia 20, bahagikan kepada setiap station. Okay, so station ada 4 bagi 4, so dapat 5, 10, 15, 20. So, jangan lupa kena tulis ni, tolak berapa ni. So, ini ada markah semua. Okay, and then bearing muktamad nak kira dia 67, 12, 20. Kalau kena tolak dengan 5 yang ada ni. Ni tolak dengan 10 dapat sini. Tolak dengan 12 dapat sini. Tolak sini dapat sini. Okay, yang ni pun sama. Untuk jarak ni, kalau jarak 3 ke 4 terus tulis. Jarak 4 ke 3 nanti ni tukar next station baru tulis kat sini. Tu dia macam terlambat sikit. Ada nak tanya soalan? Saya ingin buat latihan. Okay, kalau okay ni kita proceed kepada satu lagi. Pembetulan dari muktamad dan jarak muktamad. Okay, satu lagi lupa. Bearing muktamad dengan jarak muktamad. So bila kita ada bearing muktamad, kita juga ada jarak muktamad. Kalau bearing muktamad kira dengan tolak daripada correction lah.
Kalau untuk jarak mutamat ni sebab kita dapat 2 kan. So tambah 2 ni bagi 2. Yang ni pun tambah bagi 2, tambah bagi 2, tambah bagi 2. Yang ni tak saling direct je lah. Okay, so dapatlah. So biasanya sini dengan sini akan sama. Sebab ini adalah 1 ke 2, 2 ke 1. So nilai dia biasa lebih kurang sama lah. Okay, itu je jarak mutamat dengan bearing mutamat. Untuk pengiraan seterusnya, kita akan ambil bearing mutamat dengan jarak mutamat. Okay. So daripada sini, yang penting untuk kita pergi kepada next table, dari mana ke mana, bearing berapa, jarak berapa. So 4 benda ni lah. Okay, so kita pun okay, seterusnya kita nak kira dia punya tikaian. Tikaian ni kita nak tahu dia punya ketepatan lah. So kita panggil dia tikaian. So tikaian ni ada 2, kena cari latik dengan dipat. So latik ni ada 2, utara dengan selatan. Dipat adalah timur dengan barat. So untuk tahu ketepatan dan juga punya kerja tu masuk dalam kelas berapa, so kita kena kira dia punya tikaian. Okay, nak kira tikaian, latik dipat. Okay, nak kira tikaian, ni formula dia. Tikaian latik kuasa 2 tambah tikaian. Tikaian ni maknanya tikaian tu dah. Beza latik kuasa 2 tambah beza latik, tikaian latik. Tikaian beza jumlah latik dipat. Okay, beza lah, tikaian tu beza. Tahu kan segitiga tu adalah perbezaan. So perbezaan latik dengan perbezaan lipat. Okay. Latik lipat punca kuasa. Okay. Formula dia punca kuasa untuk yang atas sahaja. Punca kuasa untuk tikaian latik kuasa 2 tambah tikaian lipat kuasa 2. Punca kuasa bahagi dengan jumlah jarak. Bukan punca kuasa untuk keseluruhan. So ramai sudah yang silap tang ni lah. So kena tengok betul-betul lah formula. Formula tak diberi ni semua ni. Okay. So dah dapat nilai dia nanti, kita akan buat 1 bahagi nilai tu. So dia akan keluar dalam bentuk nisbah. So bila sebut tikaian akan keluar dalam bentuk nisbah. Inilah nisbah lebih kurang macam ni lah. Okay. So kena ingat latik dengan dipat ada 2 utara. Latik adalah utara dan selatan. Dipat adalah timur dengan barat. Okay. Contoh kita ada satu bearing, satu point. Ini adalah station 1, ini adalah station 2. Okay, so sekarang ada garisan, dah ada dia punya nilai bearing lah untuk 1 ke 2 ni. Okay, kita nak tahu berapa latik lipat dia. Okay, nak tahu latik adalah utara selatan. So kita assume utara ke arah ni. Jadi ini adalah utara selatan. So ini adalah garisan latik 1, 2. So kiri kanan ni adalah timur barat. So ini adalah dipat garisan 1, 2. So dia lebih macam ni lah. Kalau nak tahu dia punya dipat ni. So setentan lah. Dipat sin lah. Betul? Setentan bahagi dengan J ni, bersebelahan. Sekolah tak ada. Hypotenuse ni. Yang ni adalah J. Okay. Kalau yang tepi ni adalah cos. So sini sin. Okay, tu dia punya teori lah. Nanti awak tengok dalam video tu. Tapi pengiraan dia yang sebenar macam ni je. So daripada table tadi, kita ambil bearing. Bearing adalah bearing muktamad. Jangan ambil bearing yang awal. Ambil bearing yang muktamad. So maknanya awak akan pergi, mana nilai dia tadi? Ting ting ting. So ini adalah bearing muktamad. Ini bearing muktamad semua ni, satu table ni. Satu kolom ni, yang ini adalah jarak ini adalah jarak muktamad. So guna 2 ni je lah. Okay, so kalau daripada yang awak buat, kita masukkan dia dalam table.
Okay, ni table yang saya keluarkan. So sekarang kita kena tahu station. Daripada station mana ke station mana. Kalau tengok contoh dia pun, awak akan tengok dia punya station. Cara tulis station. Dia memang mula-mula dia akan bergerak, kita akan tulis sebelah kiri sikit. Yang lain bawa ke kanan. Maknanya itu adalah daripada station 1 ke station 2. Daripada station 2 ke station 3. 3 ke 4. 4 ke 1. So, okay. Pembukuan dia macam ni. So, cari bearing muktamad. Contoh awak nak start dengan 1 ke 2. Okay, 1 ke 2. So, cari kat sini 1 ke 2. Okay, 1 kat 2, ambil bearing ni. 344 3000. So, ni bearing dia. Okay, bearing muktamad kena ada juga dia punya jarak muktamad. So, ini jarak muktamad dia. Okay. So, sekarang 1 ke 2, 2 ke 3. 3 ke 4. 4 ke 1. Okay, 1 ke 2 dah ada, 2 ke 3. So, 2 ke 3 yang ni. 3 ke 4 yang ni. 4 ke 1. Ni balik sini. Ting. Betul lah. 4 ke 1. So, ambil bearing, ambil jarak sekali. Jangan terus salah ambil. So, tadi 1 ke 2 dah ada jarak, 2 ke 3 punya bearing muktamad. Ambil bearing yang tepi ni, bearing yang muktamad. Hanya kerja-kerja seterusnya adalah muktamad. Seandainya awak salah ambil bearing kat sini, pengiraan dia semua salah. Sebab dia 3 titik perpuluhan kat belakang je. So 3 titik perpuluhan ni kita akan kira betul-betul. Kalau awak kata salah, saya punya skema 522, awak dapat 5223, salah lah. Walaupun 1 kat belakang. Okay, seterusnya 3 ke 4. 3 ke 4. Okay, lepas tu 4 ke 1. Okay, ni cara nak masukkan dia balik lah. Okay, dah masukkan. Untuk utara, latik utara mestilah guna, untuk latik guna J cos theta. Theta tak ada. Okay, so yang ni guna J sin theta. Okay, maknanya kat sini untuk tahu yang ni 37.527 cos nilai ni dalam buratan tu. So theta dia adalah 3443000. So tekanlah, tekan kalkulator. Dapat ketok 37.527 cos theta. So theta masukkan 344. Kena tekan darjah dia. 30 minit 00. Dapat 36.162. So lebih kurang lah 36.162. Okay, jadi kira lah untuk semua. Jika, okay ni untuk latik latik. Jika nilai latik yang awak dapat ni adalah positif, dia berada di bahagian positif. Kalau awak kira nanti dapat negatif, letak kawasan negatif. Sama juga untuk yang dipat. Awak guna dipat J sin theta. So J 37.527 sin, tukar sin tu 3443000. Okay, kalau dapat negatif letak bahagian negatif, kalau dapat positif letak bahagian positif. Okay, so daripada situ nanti barulah kita tengok bahawasanya tikaian tadi, perbezaan di antara latik dengan dipat. Okay, so tadi kita dah kira, so yang dapat positif duduk sebelah kiri, sebelah positif lah. Yang negatif dapat letak bahagian negatif. So tambahkan dia, ni kat bawah ni tambah. Yang ni pun total, tambah kat dia juga, semua tambah. Tikaian maksudnya beza di antara positif dengan negatif. So tolak lah. Yang ni tolak yang ni dapat sini. Yang ni tolak yang ni dapat sini. So jangan lupa jarak ni carikan dia punya kumulatif. Sebab untuk next peniraan akan guna jarak. Sebab dia ada 2 kaedah lagi. Okay, so daripada sini kita boleh kira
tikaian. Okay. So tikaian adalah tikaian lurus ni. Tikaian lurus kita buat 0.003 kuasa 2 tambah 0.014 kuasa 2. Punca kuasakan dulu sama dengan, lepas tu bahagi dengan jumlah jarak. Okay, so dapatlah tikaian ni. So dapat macam ni. So kena buat 1 bahagi answer and then tukar dia dalam bentuk ni. Dalam bentuk ratio. Okay. So try yang ni. Try lapik dengan lipat. Ini baru first pengiraan. Ada banyak lagi pengiraan. Tak faham tanya Susah mendalam tak nampak orang. Ingat latik kos LC latik kos lipat DS lipat dengan sin. Formula macam ni semua tak bagi. Tak ada formula bagi pun untuk ni geometrik. Okay, ni contoh kalau awak buat contoh test final lebih kurang macam ni lah. So dalam satu soalan dia bagi pendek macam ni je, tapi dia suruh cari tikaian lurus. So tikaian lurus, kena carilah J sin theta, J cos theta. Lepas tu pembetulan. So depends pada kaedah apa dia request. So ada table lain lagi. Lepas tu coordinate, ada table lain lagi. Lepas tu luas, ada table lain. Tapi bila kita combine dia akan jadi satu table yang panjang. So inilah contoh dia yang lengkap untuk ukur terabas. Kalau untuk untuk ukur arah sikit macam tu je. Okay, untuk terabas ni panjang sikit. So dia akan bagi macam ni lah lebih kurang. So tak apa kita pergi satu-satu. Tidur ke? Saya lagi saya suruh hantar ni. Bukan yang ni nanti. Yang ni nak tanya je. Ada banyak lagi. Allah.
Okay, so kalau nak tengok jawapan ni jawapan dia. So yang positif dekat bahagian positif lah. So first kali yang mana cos, yang mana sin. So LC. So dah tick cos. So, dapat dia punya cos. Dapatkan perbezaan tikaian di antara positif dengan negatif. So dapat dia punya nilai. Tak apa kalau negatif pun tak apa sebab nanti formula untuk tikaian adalah kuasa 2 kan. Kuasa 2 dia akan jadi positif. So pecah kuasa so okey lah. Okay, untuk lipat pun sama. So check sama ada dia punya positif atau negatif. Susun betul-betul, masuk dia punya kolom and then cari dia punya total and then dapatkan dia punya perbezaan. Okay, lepas tu kira tikaian lah. 0.0102 tambah 0.004 kuasa 2 sama dengan pecah kuasa sama dengan bahagi dengan jumlah jarak. Okay, tu untuk tikaian lurus. Okay, ambil gambar lah ataupun ada je dalam slide tu. Okay, ni yang untuk tikaian lah. Okay, so sekarang ni senang sangat. Cari soalan susah Okay, so sekarang ini adalah contoh pembukuan yang kita buat dekat site. Okay, pembukuan ni tak lengkap. Abaikan sudut buga, abaikan tupang, abaikan suhu. Ni dia punya apa? Jadual lama. So tupang tu tak saya betul tahu apa benda. Okay, abaikan yang ni kita tak apa yang saya tak ajar dalam table tu kira tak adalah. Okay, so sekarang penyilang kanan ada yang ada nilai, ada yang tak ada nilai. Penyilang kiri ada yang ada nilai, ada yang tak ada nilai. So, tugas awak adalah cari yang nilai kosong-kosong ni, yang tak ada nilai ni. So, dia sepatutnya ada 1, 2, 3, 4, ada purata, ada correction. Lepas tu ada bearing muktamad. Ada jarak muktamad. Dia sepatutnya macam tu. Okay. Kalau kata, kan kita tengok tadi jarak ada 2 kan? 2 ke 1, 1 ke 2. Okay, kalau dia tak bagi, biarlah memang tak ada lah tu. So dia assume bahawa jarak tu walaupun dia ambil 2 ke 1, 1 ke 2 nilai yang sama. So dia tak tulis. So dia boleh assume jarak yang dapat tu sama dengan jarak muktamad. So tak payahlah tambah bagi 2. Okay, satu. Sekarang ni penyilang kiri, penyilang kanan tak lengkap. So dengan menggunakan teori tadilah yang mana kena ada beza 180. So tugas awak sekarang penuhkan tabel ni. Silakan. Yang ni kena hantar. Nanti saya buka dia punya tu. Ini soalan final saya rasa. Past year. So, orang tak bajet sebab ni kan dekat site. So dia tak bajet akan kena soal. So kalau awak tak mahir dekat site tak boleh nak buat lah ni. Dekat site. Kalau masa dekat site awak tak buat bahagian pengiraan awak tak boleh nak buat lah ni. Mana ni? Baik. Sekejap lagi saya upload dekat author. Kalau malah nak salin lah. Assignment. Satu.
Ada satu ni. First. Okay, yuk cara kira sekali So buat terus sekarang. Lagi korang meniru. Tapi sekarang boleh je nak meniru. Tidur ke? Habis kelas hantar ni. Terus hantar, sekejap lagi saya setting tutup. Kau baru kelas pukul 1. Satu PM. Okay. So kita tengoklah siapa yang tidur time kelas ni. Tunjuk jalan kira
Okay, yang first tu kita nak kira pada section 3 kan. So kita ada penyelang kiri, ada penyelang kanan. Tapi yang kita set je ada. Yang kita reading kita kira tu adalah kita tak tahu penyelang kanan. Okay, so sekarang berpandukan formula penyelang kiri tambah tolak. Penyelang kiri tambah tolak 180 tambah penyelang kanan sama dengan bahagi 2 sama dengan purata. Okay, so sekarang purata tu darab 2 dulu. So yang tinggal sekarang adalah 120, 15, 57 tambah tolak 180 lah. Tambah X lah, X ni sebagai X sama dengan 120, 15, 59. So try lah satu-satu. Nak tambah ke nak tolak. So nanti bila dah dapat jawapan tu, cuba semak balik. So cuba kira balik, contoh awak dapat satu nilai dekat X tu, nanti awak kira balik 120, 15, 57. Kalau guna tolak, tolak lah. Kalau guna tambah, tambah lah. So kalau dapat purata sama dengan yang kita bagi tu, maknanya betul lah. Macam tu boleh semak. So kalau yang tempat isi macam ni, biasa kita boleh semak. Sayanglah kalau salah. Macam markah free je lah ni.
Okay, attendance siapa yang tak scan lagi sila scan. Empat orang ni memang tak ada ke apa? Harunan, Jaya, Faris, Haziq. Harunan, Jaya, Faris, Haziq. Faris apa tadi? Faris Khairul Izzah. Lima puluh, 49. Ada masalah tanya. Miss, boleh terangkan balik tak macam mana nak dapat kalkulator Rata? kiri? Sebab saya tekan-tekan tak dapat. Okay. Purata, contohnya ni kan nak tahu 13, 29, 10 ni. Kalau dia kecil, dia kena tolak 180. Kalau sebelah kiri ni kecil, dia kena tolak 180.
Kalau dia besar, dia kena tambah 180. So kita banding di antara dua nilai penyilang kiri dengan penyilang kanan. Okay, so case sekarang 13, 29, 10 tolak 180 darjah lah. Tambah 193, 29, 10 sama dengan, lepas tu bahagi dengan 2. Okay, kalau untuk case yang kedua ni, sebab dia hilangkan penyilang kanan. Jadi bila hilang penyilang kanan, kita tahu bahawasanya penyilang kiri ni tambah atau tolak dengan 180. Kita buatlah 150, 120, 15, 57 tambah tolak X, sebab tak tahu penyilang kanan ni, sama dengan 120, 15, 59 darab dengan 2. Sebab purata kan bahagi 2. Okay, so daripada situ bolehlah selesaikan. Last sekali kita akan tentukan sama ada tambah atau tolak. Try lah kalau buat tambah, try letak nilai tu, lepas tu awak semak. Kalau rasa macam tak dapat sama, bila awak kira tak sama dengan ni, maknanya kena tolak. Macam tu lah. Sebab ini adalah jawapan dia dah. Cuba buat. Tambah atau tolak. Ya. Miss. Oh, untuk pembetulan, bearing akhir cerapan tolak dengan bearing permulaan kan? Dari mana? Bearing akhir cerapan dan dapat pembetulan tolak dengan awal. Tolak dengan Lepas tu awal. dapat nilai tu buat apa? Bahagi 4 ke? Bagi dengan 4 station. Oh, kalau dapat negatif ke positif tak kisahlah. Kalau dapat negatif, positif tak kisah. Asalkan last kali kita boleh ni. Dia macam, kalau negatif, maknanya, maksudnya mana? Dari sini kan? Okay. Saya share tak ni? Saya tak share punya, sekejap. Okay, kalau katakan macam contoh yang ni 34, 30, 20, yang ni tak akhir, tolak yang ni, so dapat 20. So kita tahu bahawasanya yang kita dapat ni terlebih daripada nilai sebenar. So kita kena bahagi, maknanya tolak sikit-sikit kepada 4 stesen tu. Okay, kalau kata macam awak dapat sini 3000, sini sebenarnya nilai dia 3020. Okay, so bila awak tolak, awak akan dapat negatif. So bila negatif, awak kena tambah lah, supaya dia jadi nilai sama. Supaya 343000 jadi sama dengan nilai yang sebenar. So kita nak tengok nilai sebenar dengan nilai yang kita dapat. Kalau sama juga kes sebelum ni, kalau terlebih kita bahagikan, kalau tak cukup kita tambah. Itulah yang penanda kepada negatif positif. So senang nak ingatnya, kalau kita tolak yang terakhir ni, tolak dengan yang sebenar, kalau dapat negatif, maknanya kita kena tambah. Kalau dapat positif, kita kena tolak. Itu je lah. Itu positif negatif. Okay. Ada soalan lain? Faham?
So semua sekali ada 14 yang kena isi. So satu markah satu tu jadi 14 markah lah. Yang garisan 1, 2 dibaca, sepatutnya dibaca, tikaian bearing. Semua tu kena buat Allah. Ada apa-apa nak tanya lagi? Kalau tak ada saya nak stop kelas ini. Tak ada. Tak ada, boleh balik. Tu awak dah punya kelas. Tengoklah minggu depan kalaulah saya berjaya guna bilik yang ada online tu. So mungkin minggu depan separuh kena datang, separuh duduk kat rumah masing-masing lah. Nanti minggu depan seterusnya kita tukar. Yang duduk kat rumah tu datang, yang duduk kat hostel tu datang, yang datang kelas tu bergilir lah. Maknanya 2 minggu sekali kita akan jumpa bersemuka. So saya baru nak belajar guna kelas tu lah. Tengoklah macam mana. Kalau tak berjaya, macam ni lah. Okay. Tak ada apa-apa, saya berhenti sinilah. So apa-apa boleh tanya dalam grup. Kalau tak faham. Okay. Itulah. Alright. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Terima kasih Puan. Give me. Thank you. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you.